Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Najah binti Muhammad Nasran, nombor matrik 054594. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa teks jawi kitab daripada kitab Bughyah At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Batani, muka surat 138 dan 139. Yang pertama, saya akan menerangkan berkenaan perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi perbuatan yang membatalkan rukun, maka dia akan membatalkan solat. Okey, yang pertama, menambah rukun fi'il. Contohnya, dia tambah rukuk dan sujud. Kalau dia tambah rukuk dan sujud tu secara sengaja, maka batal. Tapi kalau dia rokok dan sujud tu tanpa sengaja, contoh dia rokok tu sebab dia nak elak daripada dipatuk ular, jadi itu dimaafkan. Maka perbuatan itu tidak membatalkan solat. Jadi Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Tuhfah, seorang yang solat duduk menambah rukuknya sehingga rapat dengan kepala lutut, maka batal. Bahkan juga ia akan menambah duduk tawaruk dan duduk iftirashi. Jadi kita tengok dekat dalam gambar ni, contoh duduk tawaruk yang sebelah kiri tu, duduk iftirashi adalah yang sebelah kanan tu. Jadi duduk tawaruk ni macam mana? Duduk tawaruk ni, punggung kita berada di lantai seperti dalam gambar tu. Jadi duduk iftirashi ni, kita punya punggung berada di atas kaki. Jadi bagi orang yang lemah macam mana? Contohnya orang tua dia tak mampu berdiri tegak. Dia akan bongkokkan, dia berdiri secara tidak tegak. Maksudnya bongkok lah, bongkok 3 ke, bongkok 2 ke. Jadi orang tua ini dimaafkan. Perbuatan dia tu tidak sama dengan rokok, tapi bila dia rokok, dia kena lebih sikit daripada yang dia bongkok tu. Jadi perbuatan itu dimaafkan sebab dia orang tua yang lemah. Jadi kemudian saya nak terangkan berkenaan perbuatan yang dimaafkan. Perbuatan yang dimaafkan adalah tunduk kerana ingin membunuh binatang bisa seperti ular dan sebagainya. Perkara yang memudaratkan maka ia dibolehkan dan tidak membatalkan solat seseorang itu. Kemudian menambah rukun fi'li atau rukun qauli selain daripada takbiratul ihram, contohnya membaca al-Fatihah. Okay, contoh kita baca al-Fatihah, kita baca al-Fatihah, kemudian kita macam rasa kita baca al-Fatihah tu salah, lepas tu kita ulang balik bacaan al-Fatihah, maka itu tidak membatalkan solat kita. Sebab itu tidak dikira menambah rukun dalam solat. Kemudian menambah rukun untuk mengikut perbuatan imam. Contohnya imam dah rokok, kemudian dia rukuk juga. Itu tidak dikira dia menambah perbuatan. Kemudian sengaja duduk ketika daripada sujud tilawah sebelum iktidal dan sebelum imam memberi salam bagi orang yang masbuk. Okey, ini contohnya imam dah berada di tahiyat akhir. Makmum baru masuk nak solat. Bila dia masbuk jadi bila dia masuk je solat tu, dia angkat takbir. Lepas dia angkat takbir, dia baca bismillah, dia terus duduk antara dua sujud. Jadi perkara itu tidak membatalkan solat dia dan dia mendapat pahala jemaah. Okey. Kemudian masalah dalam solat. Masalah dalam solat ni bila kita sujud atas sesuatu. Kita sujud atas sesuatu tu, adakah kita sujud atas sesuatu tu sama ada dengan kita memang nak sujud dengan sengaja ataupun tidak. Contohnya kita nak sujud tu sebab kita nak alih tempat sujud. Contohnya tempat sujud tu ada tai kucing. Takkan kita nak duduk dekat tempat tai kucing tu. Jadi kita alih tempat sujud kita. Contoh macam kita sujud tu tapi tai kucing tu dekat dengan dahi kita. Jadi kita alih kita punya tempat sujud. Dahi kita tu kita alih sikit tempat sujud tu. Jadi kita angkat dan kita letak.
Jadi perkara tu tidaklah membatalkan solat, tapi seorang tu dia kena tambah sujud dia. Sebab sujud dia yang tadi tu mengandungi ada sesuatu benda lain yang mengandungi dekat dalam sujud dia tu. Jadi dia kena tambah sujud dia lagi satu. Jadi macam tu. Perkara ini dirojihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Dalam syarah Ubab juga ada mengatakan kalau perbuatan memberatkan kepala itu adalah perbuatan yang membatalkan solat. Kalau perkara itu dia lakukan dengan niat, memang dia nak buat macam tu. Kalau dia tak sengaja, contoh terangkat tu sebab ada tahi tu, bukan dengan niat dia nak angkat kepala, macam tu. Kemudian sujud sebab dia terkena duri, mengakibatkan kepalanya terangkat. Ada duri dekat tempat sujud dia, dan dia sujud mestilah dia rasa tajam, jadi dia kena bangun. Itu bukan dengan dia memang sengaja nak bangun, memang dah sakit kan, jadi bangun dia alih tempat sujud dia. Seperti yang saya cakap tadi, dia kena tambah sujud dia semula. Okey, kemudian saya nak terangkan berkenaan pergerakan dalam solat. Jadi pergerakan dalam solat ni seperti melompat, berfikir perkara lain yang sehingga menyebabkan dia terlupa dalam solat. Jadi perkara itu adalah membatalkan solat. Pergerakan yang sedikit namun dilihat seolah-olah melompat, itu pun membatalkan solat juga. Sebab dia dikira seolah-olah macam dia bermain-main dalam solat. Jadi kemudian melakukan pergerakan yang banyak secara berturut-turut. Contohnya melangkah 3 langkah berturut-turut, menggaru berturut-turut, atau menggerakkan kepala berturut-turut. Hal ini tidak membatalkan solat seseorang apabila melakukan perbuatan berturut yang sama. Okey, maksud dia dekat sini, contoh dia melakukan pergerakan 3 langkah. Dia melakukan pergerakan, contoh dia garu 3 kali. Jadi dia melakukan hanya perkara yang menggaru je. Kalau dia sambil dia menggaru, dia gerak kepala, jadi benda itu adalah membatalkan solat dia. Sebab dia melakukan perkara berturut-turut yang berbeza. Tapi jika dia melakukan perkara yang berturut-turut itu, pergerakan yang sama, contohnya menggaru, maka itu tidak membatalkan solatnya. Kemudian melangkah ketika solat, iaitu dia memindahkan satu tapak kepada satu tapak. Jadi seseorang yang nak bergerak dalam solat, jika dia nak bergerak, dia tidak boleh bergerak melebihi 3 kali. Jadi dia tidak boleh 1, 2, 3. Macam mana? Ini contoh dia bergerak. Seorang ni solat kan, lepas tu ada ruang kosong, jadi dia nak rapatkan saf, dia kena gerak 1, dia kira 1. Kalau langkah kiri, gerak langkah kanan, dia berhenti, maka dia kira 1 je, dia bukan kira 2. Lepas tu dia gerak lagi 1, 2, dia kira 1, macam tu. Tapi kalau dia gerak 1, 2, 3, 4, itu dah melebihi 3 kali. Jadi perkara itu akan membatalkan solat dia. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat daripada pembentangan berkenaan tajuk perkara-perkara yang membatalkan, ataupun dalam kitab ini mengatakan perkara yang merosakkan solat. Jadi apa-apa pun perkara yang tidak ada dalam rukun solat, maka perkara itu akan membatalkan solat. Contoh kita tertinggal rukun dalam solat, jadi perkara itu akan membatalkan solat kita. Jadi saya nak petik sikit dekat dalam kitab Safinatun Najah, ada menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat, ada 14. Jadi kita boleh rujuk dalam kitab tu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang pertama, orang yang bergerak secara berturut-turut tadi, dia kena bergerak tidak melebihi 3 kali. Kalau langkah tu tidak melebihi 3 kali, dan perbuatan dia tu tidak boleh perbuatan yang berbeza-beza. Contoh dia melangkah, kemudian di samping melangkah, sambil itu dia bergaru juga. Jadi perkara itu akan membatalkan solat dia. Kemudian duduk tawaruk dan duduk iftirashi tadi. Okey.
Kemudian yang seterusnya, perbuatan yang dilakukan dengan niat ataupun dengan ikhtiarnya ataupun tidak dengan ikhtiarnya. Contoh yang tadilah duduk sujud atas duri ataupun dia sujud sebab saja dia nak sujud lama gitu. Benda itu akan membatalkan solat dia. Jadi sekian itu saja daripada saya. InsyaAllah apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah, dan yang buruk serta kelemahan daripada apa yang saya simpulkan ini semuanya datang daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.